Assalamualaikum kepada semua kelas 1A. Terima kasih kerana sudi melayari Discord ini. Dan hari ini saya nak masuk topik ketiga untuk startup enterprise. Saya harap semua boleh mute atau saya akan mutekan dia. Alright. So, untuk waktu ni, untuk kelas hari ni, saya berkesempatan untuk share tentang tajuk iaitu Business Model Canvas. Business Model Canvas ni ataupun kita panggil sebagai BMC. Ya, sekejap ya, BMC. Saya besarkan sikit. Okay. Alright, dia. So, Business Model Canvas ini adalah yang seperti saya share semalam dalam kelas, dia adalah menggantikan business plan, yang mana business plan ini lebih renyah, lebih rumit, complicated, tetapi lebih details business plan. Sebab business plan ni ada department, ada lebih kepada cash flow secara details. It's not similar, tetapi sebelum kita tengok business plan, kita akan lebih bagus kalau kita melihat business model canvas. So, sekejap saya nak mute siapa yang tak buka, sekejap saya nak mute. Okey. Zaro dah. Okey, semua dah. Okey, bagus. Alright. So, business model canvas ini adalah a piece of paper yang ada 9 blok. Yeah. So I just remind you, nanti saya nak soal balik you all. 9 blok, which means blok itu adalah disusun mengikut satu visual, kita panggil visual ni lah. Satu visual yang boleh kita nak menggambarkan is illustrate all the process secara ringkas tentang business. So business model canvas ni adalah salah satu daripada penerangan tentang how the business is progress. Macam mana kita buat business itu. So dia ada 9 di dalamnya. It start from, okay, sekejap ya. Start from definition lah. The business model canvas is strategic management template. Template yang mana secara strateginya, apa strategi kita untuk berniaga. For example, kalau kita ada aktiviti, apa aktiviti yang kita akan buat, apakah rancangan-rancangan pemasaran yang kita akan buat. It's a simple, we just put the keywords, keyword sahaja dekat dalam BMC itu, dan terus kita dapat lihat orang yang bisnes ni akan tengok, wah, keywords ni okey, dari segi strategi dia, aktiviti dia ada roadshow dan sebagainya. So just dia akan tulis kat situ saja. Benda tu tidak complicated, tetapi dia mudah untuk kita lihat. Ini salah satu daripada cara terbaik dalam BMC. So saya berfikiran BMC ni akan diajar pada berapa hari bulan tak silap saya. Semua student akan belajar 2 dan 3 hari bulan November, which mean dalam 2 minggu lagi you all akan belajar satu college. Akan ada orang daripada Inscan Mara akan buat satu kursus selama 2 hari, makan percuma, disediakan makan minum, dan diorang akan cerita tentang business model canvas. Tujuan mereka datang college adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar IoT ini yang ada business minded. Saya sangat-sangat seronok lah sebab mereka membantu saya, ya. Saya seorang je hari-hari je suruh pulun orang buat TikTok lah, suruh meniaga lah, apa. Kesedaran tu kadang-kadang tak sampai because of lecture tu sendiri mengajar, kan. Tapi bila orang luar datang, saya harap ia membuka pintu hati you all untuk berniaga. Alright. Sama lagi, is offer a visual chart. Ni dia, saya nak dapat perkataan tadi, visual chart ni. Satu carta secara kotak-kotak yang mana ada elemen-elemen yang boleh describe the firm, syarikat itu, and the product itself. Product value proposition. Saya yakin value proposition ini adalah nilai yang kita nak sampaikan. For example, kita jual sambal. Sambal dia apa value dia? Bukan kita nak just bagi orang sedap saja memakan kita punya sambal, tetapi sambal boleh membantu orang untuk
berselera makan. For example lah, saya pergi Sabah dan Sarawak tempoh hari. Dekat sana ramai mereka yang tak ada menu sambal. Jadi makanan mereka sorry to say tawar sikit. Kan nasi diorang bagus dengan penuh dengan seafood, penuh dengan lauk pauk, tapi mereka tawar. Jadi saya ni sebagai lidah orang-orang Semenanjung ni yang nak kepada makanan yang ada pedas dan sebagainya kan. So I need a sambal. So bila saya minta, adik ada sambal, tak ada bang, tak ada pakcik. So saya agak sedih lah sikit. Sebab itu kalau untuk next week saya pergi Sabah again, saya akan bawa produk sambal supaya saya akan rasa bersedia untuk makan. So for the next 2 weeks saya akan pergi lagi ke Kota Kinabalu pula. Saya harap saya boleh settlekan hutang piutang untuk you punya assessment 2. Hari Selasa kita akan buat something activity. Semester 2 akan buat activity flash sales dan you all pun akan cuba untuk support mereka. Alright. So ini visual chart. So yang warna merah ni adalah important. And all the activity by illustrating potential trade-off untuk berniaga. Ada soalan, nak tanya soalan apa Megat? Megat? Nak tanya apa tu? Saya pun nak pergi Sabah juga. Wah, bila tu? Macam best je. Boleh together lah. Saya bawa. Saya pergi Sabah bekerja. Saya kan review, bukan makan angin. Macam tu lah, cari rezeki. Alright, apa-apa pun tak apa, tersambung cepat sikit saya habis ni. Alright, you all pun boleh bikin makan roti Arab lah, pelbagai Arab. So dalam 9 blok ni saya nak explain. Okay, so they start from nombor 1, iaitu customer segment. Customer segment ni adalah blok. Bagusnya siapa duduk kat library tu? Wah, duduk kat library. Terbaiklah. Inilah saya suka ni, studi-studi yang cemerlang ni. Bukan duduk kat kafe, duduk kat library. Ini dia. Dah kenapa pula tu Z2 tu. Jangan korang duduk kat toilet. Okay, customer segment, you should starting untuk fikirkan barang ni siapa nak beli, siapa golongan yang kita gambarkan. We are illustrating the customer avatar. Customer tu adalah orang yang umurnya kita dapat bayangkan umurnya mungkin puluhan tahun. Okay, dia adalah seasoned or warga veteran. Lepas tu dia seorang lelaki, dia rambut dia putih, dia ada gemuk-gemuk sikit, baju petak. Dapat gambarkan tak siapa? Macam saya. Jadi sesuai lah saya kalau dapat gambarkan tu, saya jual ubat, mungkin ubat kurus badan. Lepas tu saya jual ubat macam nak flawlesskan muka. Saya baru 1 hari pakai sampel tu. Baru 1 hari saya rasa kulit saya sangat lembut. So target customer kita kena ada. Kita tak boleh target semua orang. Because why? Sebab it's too big, it's too wide. Kalau kita tak fokus on deep into siapakah customer kita. Sometimes kalau orang jual barang-barang motor, saya tak minat. Saya jenis yang tak minat motor tau. Saya hanya pakai motor untuk pergi kerja je. Tapi saya sayanglah motor saya tu, walaupun dah tahu kopak-kopak saya sini kan. Jadi kalau orang cerita pasal motor, saya macam dah mual-mual. Saya tak boleh masuk. Cerita pasal kereta, tapi orang tu cerita pasal masak-masak, Astaghfirullahalazim, saya terus terbeliak biji mata. Sebab segmen orang tu kena dengan saya. Cinta. Korang kalau pergi kat meja saya ada bawa kuih untuk korang. Kuih apa nama tu? Kuih raya tu, kuih yang tadi sir. Kuih tu saya memang ada letak. Saya ada bagi 2A, 2C, lepas tu saya ada bagi korang. Tak apa, kejap lagi saya datang lah, hantar kat korang.
Saya bawa daripada rumah ni. Nanti korang, sebab saya dah niat semua kelas ada tadi kuih kan, sebab saya kan banyak dapat barang review. Saya buka-buka, siapa nak makan kuih banyak-banyak tu kan. So saya nak bagi korang. Nanti wakil turun dekat Pak Gad dia, ambil kuih kat bawah tu. Alah, kuih-kuih raya je pun. Buat apa sir? Saya sanggup pergi. Saya makan. Saya datanglah kejap lagi dalam pukul 6 before maghrib. Alright, ataupun after maghrib. Okey. Tak apa, nanti saya akan WhatsApp, saya tinggalkan kat Pak Gad tu je. Alright. So customer segment ni kena ada sama balik ya. And value proposition itu adalah tunjang. So antara dua ni dia letak nombor 1 customer segment. Sebab kita kena tahu, kena fokus siapa customer kita. Kalau kita jual tempoh hari, jual orden tu pedas. So kita punya customer sometimes ada orang yang jenis yang tak pedas, tak suka pedas. Kita tak boleh nak jual kat mereka. So ada benda yang macam ice cream Malaysia. Dia jual. Dia target dia adalah semua orang. Tak boleh ada orang yang tak suka ice cream, tak suka manis. Macam saya, of course saya suka ice cream tu, tapi saya tak suka yang mana manis. So saya tak suka air ada gas, saya tak suka tu. So ramai orang yang ada customer segment yang tepat, dia akan dapat jual. Alright, saya kena cepat you all ya, dah 4.15. Saya tengok you open dah nguap-nguap dah ni. Alright, nombor 2, value proposition. Value proposition ni okey ke Farhan sana sini berjalan tu. Alright, value proposition ni adalah nilai yang kita nak berikan. Macam mana nilai nak diberikan? Contohnya, saya ada satu ubat ni. Korang ni, saya ada ubat ni. Kenapa bercakap tu? Ni ubat ni. Ubat ni saya bukan ubat lah. Supplement ni saya makan bila saya nak pergi travel. This is for life lah, saya beli. Saya yakin this is energy booster, yang mana bila saya makan je, energi dia luar biasa, 500%. Saya boleh berjalan kelilingi Sabah dengan satu ni sepanjang hari. So benda ni berharga, agak luar biasa. RM7 satu paket, RM7, RM15 satu. Sebab dia memberi saya value yang mana dia boost saya punya energy. Ini dia. So banyak lagi barang-barang dekat rumah saya ni, kat atas meja saya. For example, iPhone ni kan. Kenapa saya beli iPhone? Sebab value proposition itu kena, nilai itu. Saya suka handphone yang laju. Saya tak suka yang tergege. Saya suka yang yang fast. Saya tak kisah pasal dia punya capture video cantik atau tidak, tapi saya suka yang fast. Bila iPhone boleh fast, bila saya tengok dia tak delay, that's good. Tapi sekarang Android pun dah bagus. Cuma value proposition ni adalah kehebatan produk itu. Dia membantu kita apa, dia solve the problem kita apa. Alright, korang dah nombor 2. Sekarang saya nak pergi nombor 3 Alright, nombor 3, blok yang ketiga ialah channel. Channel ni adalah saluran. So what the channel yang kita using from the distribution, for communication, for the marketing, apa saluran? Saluran yang kita gunakan. For example, saya nak jual for example Tupperware lah kan. Apa saya punya saluran? Saluran saya adalah pakai agent, sistem dropship, sistem door to door, sistem kutu. So this is a channel punya saluran yang saya gunakan. Kelas saya lebih suka buat kelas online, bukan apa tau. Sebab dalam kelas saya selalu kadang-kadang yelah, tak ada macam ni, tak boleh bercakap, so tak boleh nak record. So after saya record, you tahu tak, saya record ni, YouTube ni, saya record video ni, saya masuk kat dalam mana? Kantor sebut YouTube kan, YouTube you all. Saya masuk dalam YouTube dan ia memberikan ulangan-ulangan untuk kita boleh dengar. And I sendiri akan dengar dan boleh baiki sistem percakapan saya, delivery knowledge saya. That's good. Selain daripada saya boleh masuk dalam YouTube dan boleh mendapat pendapatan daripada YouTube. Sekali orang tengok kita punya konten ni, kita dapat berapa sen. Tapi bayangkan kalau beribu-ribu orang tengok, itu yang saya suka. Tapi
kena jumpa juga you all kan. Nanti nampak Chan Z2 dia pergi mana tak, letak atas-atas berjalan-jalan, pergi Old Town tak, ke mana dia dengar tak aku cerita ni kan, tak mana dalam lift pun dia nampak OMG, nampak Zaru. Megat juga bagus, fokus kat situ nak tengok dengan Pierrot Boy. Ya Allah, Pierrot Boy rambut lawannya. Okey, yang lain tu tak buka. Ain tak buka. Ya Allah, Sensei, Isha semua tak buka. Kenapa tak buka kamera? Kena cakap dah tadi kan, nak kena buka kamera, tapi diorang semua tak nak buka. Tak apa, nanti tak saya yang perempuan tak buka ni kat belakang tak. Kenapa tak buka-buka je lah? Saya kan suka tengok bagus cover cover baik ke student perempuan Alright. So nombor 4, kita ada 9 je, lepas tu habis kelas. Okay, nombor 4 adalah customer relationship. Macam mana hubungan kita stated, hubungan kita dengan siapa? Dengan customer lah. Customer, macam mana hubungan kita customer? After sales kita macam mana? So hubungan dengan customer ada tiga bahagian. Before kita menjual, dalam masa kita menjual, and after sale. Before menjual bukan main lagi, gigit semut pula, pijat semut tak mati, lidah tak bertulang, janji manis, bukan main lagi. Bagus ni bang, bagus beg ni, cantik lah apa, kalau beli ni memang tak koyak lah apa. Masa nak beli tu bukan main lah. Saya boleh tolong kat sini, saya tolong packing, tengok bagus, saya boleh ni, salam cium tangan. Bila dah after sales, orang tu dah bayar kat kita, dia punya tinggalkan kita tu macam orang kata melarikan diri. So after sales tu sangat teruk. Nampak tak situ macam mana after sale? After sale ni macam mana kita berhubung dengan orang. Contohnya kalau kita beli kereta, cik macam mana cik setelah 10 hari pakai Mahevi ni, macam tu selalunya orang Proton telefon contohlah. Proton pula, Pro 2. Tapi kebanyakannya barang-barang yang luxury, barang-barang mahal. Takkanlah barang tu beli iPhone kan, dia nak telefon, cik macam mana iPhone yang kami jual? Ada juga macam tu. Tapi mostly diorang akan cerita benda-benda yang mahal. Contohnya beli kereta Porsche ke apa ke, adalah after sales. Ataupun makan-makan benda-benda yang suplemen, diorang akan ada after sales. Saya sendiri kalau jual barang, saya akan after sale akan ada macam mana tapau yang pakcik post tu okey ke, dah sampai ke. That is after sales. So customer relation tu sangat-sangat perlu untuk kita lah. Alright. So sekarang kita pergi ke nombor 5 dah, dekat habis dah ni. Revenue stream. Dalam blok revenue stream ni adalah dia punya pendapatan dia, saluran pendapatan yang customer bayar ni dalam pelbagai bentuk. Daripada pelbagai bentuk, maksudnya daripada sales, of course lah, jualan. Ada juga customer memberikan subscription kepada kita. Contohnya menjadi ahli, menjadi agent, kena bayar atas subscription tu. Menjadi fans, ataupun kalau dia nak kita ni buka kedai burger, dia nak license, dia nak jadi franchise dengan kita. So itu semua adalah duit yang masuk. Daripada mana duit yang masuk, kita kena jot down and calculation. This is a sales, subscription, license dan sebagainya. Macam you all, duit yang masuk dalam poket you all sekarang daripada father mother, lepas tu daripada Mara, and sekarang dah ada duit you masuk daripada TikTok. Semalam saya tanya siapa semester 1 lah, dia dah dapat RM6 daripada dia punya affiliate. Siapa saya lupa lah. Siapa RM6 tu semalam? Kelas awak lah ni. Dia cakap bukan megat. dia kata dia dah dapat RM6. That is interesting. So duit yang masuk dekat situ sir, Daus punya Daus tahniah Daus, tahniah. It's really membanggakan saya. So dia dapat
Daus kan, Daus, congratulations Daus. Sekarang Daus keep continuing untuk buat content dan masukkan konten-konten macam awak buat macam tu, yang buat drama tu. It's very good buat macam tu. Esok buat lagi drama, tapi bukan untuk lampu tu, bukan untuk belajar. Lampu tu adalah kecemasan masa kita tak ada apa-apa kat luar, kita bawa. It's very simple benda tu. So benda tu yang akan menyebabkan orang beli barang. One more thing, kalau you dah ada satu dikenali, contoh you start untuk review pula produk. So macam orang bagi saya barang-barang tu kan. Sometimes saya banyak barang, saya nak 50 barang. Saya tak tahan lah, tak tahulah barang-barang apa lagi yang saya nak ni. Tapi banyakkan gadget-gadget lah. Gadget-gadget yang ada kat rumah saya ni pun, earphone tu orang bagi 30 Tapi saya tak tahu letak mana. Bila orang datang rumah saya, bagi saya rasa tak masalah. Memang saya nak ni. Contoh ni dia bagi earphone. Dia lama dia sebab Korang lambat bercakap. Korang tahu tak, saya dapat untuk sponsor gaming punya competition 30 dibagi saya alat-alat semua. So saya panggil lah budak-budak gaming semua datang rumah. So saya bagi semua satu macam tu. Saya pakai lama. Dan masalahnya korang nak keluar rumah macam penjara hostel korang tu. Nampak ni. Kadang-kadang bagi banyak nak buat apa ni semua ni. You all bayangkan ni. Ada lagi ni saya nak jual. Saya nak ni kot. Saya bagi saya saya ambil semua. Tak masalahnya saya dah buat competition. Ni macam ni ni tak pakai lagi. You all Oppo ni saya tak pakai lagi. Saya nak bagi. Tapi masalahnya saya nak bagi kat you all. Bagi saya. What the value proposition yang saya dapat? Saya nak je. Sekurang-kurangnya Bagi saya ada pivot. Bagi saya satu, mesti buat review se. buat dulu, jangan dapat telefon tu. Buat macam Daus, buat dulu, barulah Daus tu menjadi orang kata idola kita. Bagi tu bukan sikit Daus, kembang Daus terus. Alright. Janganlah geram kat dia. Nah, kesian dia. Alright. Nombor 6. Nak dekat habis dah ni, nombor 6. Cepat kita habis, setengah jam dah settle. Nombor 6, key resources. Ada satu blok yang mana, apakah resources kita yang ada? Tadi duit yang masuk, sekarang ni sumber yang kita ada. Saya tengok tadi masa saya balik ke rumah, saya nampak ada perempuan ada 2 motor. Dia vroom tu. Perempuan pun naik motor dah sekarang kat college ada bawa motor kan. So itu resources dia. Resources yang dia gunakan untuk menghantar barang, beli barang. Bukan pergi resources pergi ke McDonald je pakai motor. It's a waste resources. Tak menggunakan resources yang ada. Contoh, you all ada handphone kan. Contoh kan, Megah ada handphone. What the income that you generate from your handphone? Itu resources dia. Nampak Farhan? Tak nampak tak tu? You ada laptop, mak ayah bagi laptop. Mak nak laptop sebab kena ni. Laptop tu ada menjana pendapatan ke? Tak ada kan? That is not resources yang betul. Tu makan apa tu Z tu. Jadi sedarlah ya you all sendiri, diri you all sendiri is a resources. Apa yang you gunakan untuk mendapat pendapatan? Kan, diri kita tu adalah resources yang paling hebat. One day kan, macam kawan kita tu yang accident tu, mana kesian dia kan. Sekarang dia dah tak ada sekarang dia dah tak join, kesian dia. Sebab resources dia dah tak boleh nak guna sikit. Dah patah kaki, macam mana? Korang sedar tak korang dah sempurna? Semua dah ada, everything is complete. Belajar pun ke mana, lepas tu tengok bilik pun dah macam kandang apa aku tengok kan. Kan. So resources, you tetap bilik you all tu cantik. Kalau you all buat live hari-hari jual barang kan,
Ini tak tahu saya korang buat apa malam-malam. Duduk je borak-borak kosong ke main apa tak tahulah saya kan. Tapi jadikan dia salah satu daripada tempat yang bagus. For example kan, bilik yang ada tu, bilik yang saya punya tu, bukan saya buat, yang saya minta college untuk baiki tu, incubator room tu 6 orang. Jadikan bilik itu sebagai resources. Malam-malam datang situ, turun, buat konten, belajar kat situ. Tapi tak ada orang pun nak apply. Tak ada orang pun nak, Cik, saya nak, Cik Syam, saya nak bilik tu, boleh tak? Tak ada. At least kat situ jadilah kita punya tempat duduk. Kat bilik tu tak boleh belajar tempat. Semalam saya pergi masuk dalam bilik, Masya Allah, ini bilik ke apa? Kan? Tahulah student kan. Ya Allah, hujan ya Allah, hujan hujan ya all. Kat luar hujan. Tak apalah. Hujan. Hujan yang turun bersama air mata. Hujan ya all. Nampak ya hujan. Hujan. Dah. Saya nak masuk ni key resources. Jap. Okay. So key resources ni sumber segala macam sumber machine, building software. CapCut pun adalah salah satu daripada sumber tau. Sumber. Siapa yang pandai pakai CapCut, padu siap kan. Sebab tu saya saya sanggup menimba ilmu. You tahu tak saya dah belajar daripada siapa? Daripada student saya lah pakai CapCut. Semester 2 tu saya tanya, macam mana buat ni, macam mana buat ni. Betapa saya rasa bodoh dan belajar. You all pun kalau tak pandai CapCut, janganlah avoid benda tu. Learning sikit-sikit. Alright? Alright dah. Nombor 7. Beletih macam mana ni pakcik ni. Alright. Nombor 7 is a key activities. Segala aktivitis masuk dekat dalam blok ni, dalam blok, dalam tempat tu. You all punya cara, you all punya activities dari segi production line, berapa nak buat, logistik, distribution, teknologi, macam mana rahsia-rahsia untuk kita dalam aktiviti. Macam saya menjual for example kurta, macam mana saya punya aktiviti, saya buat demo, saya buat roadshow, saya buat fashion show, saya sponsor, saya pergi buat giveaway. All the activities must put into the blog. Alright, sikit lagi. Nombor 8, dah dekat habis. Key partners. Key partners ni adalah siapa yang menjadi partner kita selama ini. Kalau kita buat bisnes, mestilah supplier is a key partners kita yang terbaik. Product provider, contohnya service provider, telecommunication, Celcom, Maxis, apa saja telecommunication tu, itu partner kita. Kalau dia orang tak boleh supply internet, rosaklah kita punya business. And outsource company luar yang membantu kita, walaupun kita bayar kat diorang, tapi dia adalah partner kita. Contohnya macam saya, key partner saya dalam arena e-sport, Muntun, ESI e-sport, ni yang sukan yang tempat tu. So saya ada juga apa nama, mungkin Homeboys, the latest is Team Hub. Dah cuba-cuba nak, orang kata, pakcik jomlah pakcik datang, kami we are celebrating ni. Yeah pakcik datang. Macam tu kan. So the partners, key partners, YouTube is a key partner saya juga. Facebook is a key partners, TikTok is a key partners. So itu semua key partners kita. Bukan saja partner yang berjual bersama-sama kita, tapi apa saja yang membantu kita dalam pengurusan. And the last untuk blog adalah cost structure. Cost structure ni adalah kita mengumpulkan semua jenis cost yang ada. Kos tetap dan berubah yang ada. For example, kos tetap, kereta, kos tetap every month bayar yang sama. Kalau kita tak guna kereta, it's a waste of resources. Costing yang kita gunakan rugi. Kos untuk menyewa rumah dan kedai, kalau kita gunakan kedai tu fully utilize atau guna sepenuhnya, kita rugi. Paling rugi adalah bilik incubator saya.
Dah setahun tak ada orang nak duduk, hantu je duduk situ. So rugi. So saya nak bagi you all, saya nak bagi peluang kat you all. Saya tak bagi kat semesta 4. Sebab bagi saya diorang dah fokus untuk buat projek diorang, ya. Projek lah apalah. Sibuk buat projek. In the end projek tu boleh jual tak? Yang kita buat tu, projek yang diorang buat tu, ada ni tak kecenderungan untuk dia jual projek tu? Kalau projek suka-suka je, macam ni, dislike. Ya, faham kan? Kita kena ada satu projek, buat satu projek yang betul-betul pintar. Contohnya projek yang dekat satu pertandingan tu, nama pertandingan tu 1 million idea. Dia pitching idea selama 5 minit saja, dia menang 1 juta. Ya, budak ni adalah remaja Cina yang mana dulu zaman saya rasa 20 tahun lepas, you tak ni lagi, tak lahir lagi. Ada satu rancangan dia namakan 1 million idea. Dia bagi idea je, dan idea dia memenangi 1 juta Malaysia. Iaitu idea macam mana kalau orang tu masuk shopping mall, dia tak payah nak mencari-cari dekat mana parking kosong. Dia akan tengok parking yang kosong bila mana ada sensor yang hijau dekat atas dia, atas kepala, atas ni lah, dekat atas lantai bangunan tu. So kalau hijau, that is kosong parking tu. Kalau merah, dah ada barang, dah ada kereta kat bawah tu. Idea saja yang dikeluarkan, you bayangkan, it's a 1 million idea. Korang ada idea tak yang terbaru? The latest saya pernah bagi idea kepada student saya, rasa bangga juga because of dia berjaya. It's a dustbin. Dustbin, dia masuk, dia ada sensor dustbin. Bila dustbin tu dah meningkat, dah penuh, dia akan menghantar satu pesanan kepada orang cleaner. Ni dustbin dekat lecture theatre dah penuh sampah. So barulah orang tu pergi dekat situ dan ambil. Selagi tak penuh ataupun tak busuk, dia tak akan ambil. So kalau benda tu kadang-kadang dia buka kosong, it's a waste time. So itu pun idea yang bagus. Dan college kita banyak juga memenangi pertandingan-pertandingan idea yang bagus. Tetapi bila dia dah menang ke pertandingan, dalam minggu depan keluarlah barang itu daripada syarikat entah mana, dah curi dia punya idea. Itulah dia tak pandai nak patternkan the idea supaya orang tak boleh ambil idea dia. So I hope you all kalau buat idea nanti, dah start buat idea tu patternkan siap-siap. Tanya dekat lecturers ni macam mana nak patternkan idea. It's a genius. Saya yakin kepala otak you all genius semua, kan? Z tu makan apa? Macam sedap je. Alright, so the all cost structure ni masuk dan kira cost. So cost, revenue yang kita dapat, hasil, for example kita dapat kelas 1B kan dapat 600 duit daripada minggu aktiviti, itu adalah jualan. Tolak cost dia 300 cost, jadi yang solid untuk untung secara dikumpulkan di kongsi-kongsi adalah 300. Itu cara nak kira. So ini adalah blog yang saya nak share pada you all. Ini dia business model canvas, tapi ni nampak macam tak terang kan, saya ambil yang terang sikit. Di sinilah cara ni kalau kita nak tengok, nak tengok business model canvas. Alright, key partners, key activities, key resources, all the key. Sekejap saya nak tengok ada kawan saya tak masuk dalam ni. Tak ada. Bagus. Okay, all the key ni sebelah kiri ni adalah dipanggil sebagai insiders ataupun dalaman, indoor. Dalaman kita, partner kita listkan siapa partner kita. Sebab itu ruangan ni besar, sebab partner. Lepas tu apa aktiviti, roadshow ke apa, list kat sini. Resources, apa resources yang kita ada, list kat sini. Value proposition, apa USP produk, letak kat sini. Ini tunjang, dia macam pokok. Daun, ranting yang ke kiri, tak ranting dalaman. Tapi ranting yang ke kanan, ranting yang dikatakan luar. Channel dia yang kita berhubung, agent, dropship, apa dia, customer relationship, ini apakah hubungan kita macam nak buat. Customer segment, macam mana nak buat segment-segment tu kita listkan. That's why dia besar sikit, key partners pun besar.
Yang bawah ini cerita pasal untung. Sebab bisnes tak kira tak ada untung, ibarat tak berniaga lah. Macam amal jariah je kau berniaga ke apa, ya, macam tu. Saya kan, you all, saya dah dapat gaji daripada Mara, mestilah saya bersungguh-sungguh bercerita hari-hari, duduk cerita pasal tips nak buat TikTok lah, apalah. You nampak tak saya bersungguh-sungguh nak sharekan you all 1,000, you all 1,000, macam tu kan, bersungguh-sungguh nak siapa yang dapat duit, you all juga dapat duit tu. Saya sebagai seorang yang dapat gaji, saya rasa bersyukur. Alhamdulillah ada juga orang yang ada jejak. Sebab tu saya rasa sangat bangga bila mana ada student-student, ex-student kita yang keluar dan berniaga. Especially yang apa nama, yang baru-baru ni, dia keluar dari berniaga burger. Start dengan stall burger, lepas tu dia dah buka sikit besar, dan sekarang pendapatan dia satu hari dah beribu-ribu jual burger dekat Pantai Dalam. So sangat bagus, ya. Saya akan tunjukkan nanti, nama dia Bob Hakimi, ya. Alright. So ini adalah revenue, duit yang masuk, dan ini cost. So revenue juga akan kirakan total income. So saya akan print screen sekarang untuk benda ni, dan saya minta you all untuk snipping tu untuk isikan, ya. Isi 1, 2, 3. Okey. Isikan. Hari ini ada setengah jam ni kan. Isikan. You punya ni dekat dalam ni. Contohnya business model canvas, tulis kat bawah ni produk apa? Produk jual cokojak. Siapakah key partners? Apa aktiviti kita? Tulis kat situ, ya. So kat sini juga dalam nota, juga dalam modul saya ada bagi you all apakah key partners. You all boleh tengok, boleh baca juga yang saya ceritakan tadi, apa aktiviti dia, production ke apa, types of resources, physical, intellectual, financials. So value proposition ni apa, dari segi apa. Ada juga saya sharekan tentang customer relationship, macam mana dari segi personal assistant, service, self-service ke, dan channel, macam mana channel distribution, channel untuk marketing, dan juga revenue stream, and also last sekali adalah cost structure. So saya dah masukkan dalam modul. So saya harap you all boleh buat lah benda ni, boleh buat untuk kita settlekan hari ni, sebagai homework. Tenyeh saja, tenyeh. Boleh ke sayang-sayang semua? Boleh. Jauh baiknya. Mantap. Okey. Sekarang saya nak ambil gambar. Masa untuk ambil gambar pula. Masa untuk ambil gambar sudah pun tiba. Okey, jap. Yang tak buka tu nak buat macam mana? Kita bukannya nak boleh memaksa mereka, kan? Mereka dah tak mau buka. Nak buat macam mana? Kita hanya merancang. Kejap, alamak, salah pula aku tekan. Mana tadi, jap. Macam mana saya nak tekan ni? Okey, ni saya ke sini sikit. Sekejap, saya mana main ni. Aduh, mana saya punya ni? Okey, ni dia. Alright, ladies dah buka gambar. Lah, sedap. Alamak, macam ni? Macam ni tak boleh buka ni. Aduh. Okay, ready. Aduh, jap. Aduh, apa ni? Jap. Oh, ni kecil-kecil kan. Alright, ready. 1, 2, 3. Sekejap. Jap, snipping tools. Okay. 1, 2, 3. Ini gambar ni, yang ada dalam gambar ni, maksudnya awak letak dalam appendix. Awak dah masuk dalam kelas, ya. Yang tak ada dalam kelas, yang tak ada dalam gambar, bermaksud dia sengaja mencipta malapetaka untuk result dia, ya. Dia sengaja macam saya memang nak dapat D dalam sebenarnya subjek ni. Sesuai lah dengan you all. Nanti saya akan tulis kat situ.
Alright. Okay, korang semua, terima kasih tak korang sebab sudi bersama saya. So saya harap you all, saya dah bagi kat situ. Buatlah setiap seorang, sedapnya makan apa tu, popcorn. Setiap seorang buatlah sikit benda tu ya. So tanya. Lepas tu hantar saya. Saya pasti ada yang hantar, ada yang tak hantar. Hantar dalam grup. Hantar dalam grup, saya akan tahulah. Wah, ni begat ni hantar. Saya pun tahu. Tanya je yang kita belajar. So without kita tulis, kita tak tahu apa yang kita belajar. Alright kelas, thank you all semua. Saya sayang you all semua, sebab tu saya beletih panjang. So ibarat mak-mak, bapak-bapak yang nak anak-anak semua berjaya. Bukannya nak menyusahkan. Tak ada istilah nak menyusahkan. Beletih-beletih panjang ni. Ya Allah, kenapa tu megak? Astaghfirullahalazim. Kan? Okay, good. Thank you. Alright, thank you so much korang. Ya, makan-makan tu belajarlah meniaga barang yang kita makan tu. Alright, thank you Zaim paling fokus dari tadi. Thank you Zaim. Ya Allah, bagus Zaim. Yang ladies, kakak dah keluar daripada library tu. Orang nak tutup dari library pukul 5. Alright, thank you so much korang. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Woi, rebel. Woi, rebel. Woi, rebel. Cepat woi. Bye bye. Tidak mahasiswa. Cepatlah, keluar penat ni hari ni. Oi, apa tu? Oi, bye. Bye, Fan. Sudahlah tu, penatlah saya nak menari ni. Aduh, keluarlah cepat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay. Take care. Bye-bye. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat hendaknya. Amin.